Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nina Rosman dan ini Pantau Belanjawan. Sudah tentu banyak tumpuan yang akan kami bawakan. Dan dalam episod kali ini untuk kita beri tumpuan kepada situasi ataupun bagaimanakah trend dalam industri automotif. Dan antara isu yang baru dibangkitkan baru-baru ini melibatkan seorang wanita meluahkan rasa kecewa apabila kereta jenama tempatan dibelinya pada Oktober lalu rosak dalam masa 8 jam. Dia berkata sehingga kini tiada sebarang jawapan dan penyelesaian selain terpaksa membayar ansuran bulanan kereta sebanyak RM537 walaupun masih rosak. Jadi pada waktu ini kita nak beri fokus kepada tindakan-tindakan yang melibatkan usaha untuk memperkasa setiap pengguna kereta ataupun kenderaan, termasuk untuk pastikan syarikat bertanggungjawab terhadap bukan sahaja jualan tetapi kualiti produk. Sudah tentu kita mempersilakan tetamu kita yang bersedia di talian adalah penganalisis industri kereta MY, Hezri Samsuri. Saya nak ucapkan terima kasih Encik Hezri kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada jam ini. Hezri, ini bukan adalah berita yang baik terutamanya bagi pihak pengguna termasuk juga dengan pihak industri. Tetapi kereta rosak kurang daripada tempoh 24 jam selepas memilikinya, kita sepatutnya bila dapat kereta baru kita dah plan dah destinasi mana kita nak plan lepas ni. Tetapi lepas isu ni timbul, kita kena tengok balik all the quality dengan kebolehpercayaan kereta ni. Now we have a new debt, new car that also comes with a new problem. Jadi from this issue, patutkah kita lihat kepada pelaksanaan lemon law dan apa ini sebenarnya lemon law sekiranya penjual enggan ganti kereta baru ataupun Malaysia Consumer Protection Act CPA pun sudah cukup. Bagaimana Hezri? Terima kasih. Firstly, saya nak ucapkan takziah lah kepada pengguna tu. Memang dia nasib berkurang baik dan saya sendiri pun memang pernah hadapi masalah yang sama, baik daripada kereta dan juga rumah. Okey, pernah bayar rumah bertahun-tahun, rumah tak siap, bukan salah saya pun. So memang saya sangat faham isu ini. Dan bila kita bercerita tentang dunia otomotif, we are talking about mass production. So ini bermakna penghasilan produk yang dalam jumlah yang sangat besar. Dan walau sehebat mana pun manufacturer ni, walaupun track record dia terbaik, paling kurang the least number of defects per unit ataupun DPU, dia tetap akan kena juga. Memang ada masalah ini di seluruh dunia, bukan setakat di Malaysia dan bukan setakat Pro 2, pelbagai jenama lain lagi. Cuma kita antara tahu tak tahu sahaja. So, apa yang Malaysian Consumer Protection Act CPA tu memang betul ada, tetapi dia tidak mencukupi untuk pembelian otomotif. Kerana kebanyakan daripada kita, bila kita beli kenderaan, kita menggunakan cara pembayaran ansuran, iaitu sewa beli, hire purchase. So dalam hire purchase ni ada banyak perundangan dia dan tidak semudah itu untuk syarikat kereta tukarkan unit itu, kerana kereta itu at the end of the day doesn't belong to the owner yet, it belongs to the bank. So akta jual beli sewa beli itu memang rumit dan menyukarkan syarikat kereta untuk buat swap, tukar. Normally they have to buy back the car dan ini sangat leceh dan sangat mahal. Kerana beli-beli, nak bayar balik, it might also incur interest rate dia apa semua tu. So memang susah. Dan kerana itu CPA memang tidak cukup lengkap. Dan kalau kita kaji lagi, kalau kita nak buat swap ni, macam lemon law ni, itu yang lemon law ni wujud ni. Lemon ni, dia sebenarnya, it refers to a product yang sentiasa saja rosak. So they call it a lemon. So that's why they call it a lemon law. So lemon law ni dia akan merangkumi bidang-bidang yang termaktub di dalam beberapa kementerian, bukan satu kementerian saja. Contohnya Kementerian Pengangkutan, Kementerian Kewangan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup ataupun KPDN. So dia ialah satu benda yang rumit. Untuk menghasilkan satu akta pun dah rumit, yang ini membabitkan beberapa kementerian. So benda ni memang rumit. Cuma yang saya terkilan sedikit, isu lemon law ni bukan baru. Saya rasa Formka, media saya sendiri dah bangkitkan lebih dari at least 15 tahun dan masih lagi kita tidak ada lemon law. Baik, sudah tentu kita bercakap mengenai CPA ni memang dah ada tetapi tidak cukup sehingga mampu untuk memberi iaitu peluang
kepada pengguna atau pembeli baru tu untuk tukar kereta baru mereka. Jadi kita nak lihat kepada impak terhadap reputasi penjual syarikat ini ataupun sales kereta tersebut, kerana di sini mereka akan dinilai dari segi aspek potensi mereka untuk menyelesaikan isu-isu ini, bukan kepada wanita ini saja tetapi kepada iaitu pengguna-pengguna kereta yang sudah lama seperti Hezri sendiri pernah kena. Jadi pada pandangan Hezri tentang perkara ini, sebab kita tahu apabila isu ni akan menyebabkan ramai orang jadi trust issue terhadap produk tempatan terutamanya. Jadi bagaimana perkara ini termasuk perkara lain yang mungkin memberi pengaruh yang agak besar kepada keseluruhan industri otomotif selepas ini? Saya kira customer satisfaction ni adalah satu perkara yang sangat penting dalam mana-mana syarikat, bukan setakat otomotif sahaja. Dan terutama untuk syarikat yang besar, contohnya seperti Pro 2 dan Toyota, Honda, mereka memang sangat menitik beratkan isu-isu ini. Cuma tidak ada SOP sebab tidak ada lemon law. So tak ada SOP yang betul. So syarikat kereta juga dia kena pastikan kepentingan mereka terjaga. Kerana itu ini pentingnya lemon law. Dia bukan setakat untuk protect pengguna sahaja, tetapi dia juga akan memberikan perlindungan yang sewajarnya kepada syarikat kenderaan. Kerana we have to be fair. Bukan semua syarikat kereta baik dan sama juga bukan semua pengguna ni jujur. So dia dua-dua ni benda yang kita kena tengok, kena kaji dan dua-dua kita kena check. Dan benda ni macam saya cakap, dia tidak remeh. Sekiranya how they handle it is wrong, cara dia orang nak handle benda ni tak betul, dia akan menggugat image sesebuah syarikat. So memang mereka akan lihat betul-betul. Selalunya kes macam ni daripada pengalaman saya, dia orang akan settlekan belakang tabir. Tak keluar pun dekat social media pun, dekat mana-mana, dia akan settlekan kat luar. Dan dia bukannya sekali dalam setahun, banyak kali. In fact setiap bulan pun ada isu-isu ini. Cuma kebanyakannya disettlekan kat luar. Cuma kali ini kebetulan dah viral dekat social media, jadi semua orang tahu. Bagus juga sebab dia memberi peluang kepada saya dan rakan-rakan saya untuk highlightkan lagi kepentingan wujudnya lemon law. Tetapi selalu yang settle kat luar tu kita nak lihat berapa lama jangka masa atau tempoh akan diambil untuk menyelesaikan masalah ini. Adakah kita lihat daripada segi agak-agak peratusan dia yang bila settle luar ni, kita tengok kepuasan hati pengguna mungkin peratusan dia lebih rendah sikit berbanding industri. Contohnya berbanding kepuasan settle luar, pengguna adalah lebih kurang 49%, pihak industri 51%. Jadi bagaimana untuk kita lihat check and balance ni? Kalau daripada pengalaman saya, dia lebih memihak kepada pihak pengguna. Sebab macam saya cakap lah, kerana kita tidak ada lemon law, so the car companies have to fork out more money to buy back the car. Memang ada banyak, memang rumit benda tu. Selalunya mereka sanggup buat sebab dia orang nak jaga image dia orang. Dan dia bukan pasal rosak saja, sebab kadang-kadang bila kita hantar kereta untuk kemalangan contohnya, ataupun kereta kita rosak dan nak tunggu komponen, akan masa berbulan, ada juga yang sampai setahun. So car companies kadang-kadang basically macam inilah, syarikat Malaysia ni, kita ni bukan pasaran yang besar. So certain car companies dekat sini, dia tidak mempunyai kuasa yang besar. So contohnya dia tidak ada spare part tu, dan dia minta pada prinsipal spare part tu untuk masuk, tetapi prinsipal kata tak ada, you have to wait. Dia tak boleh nak buat macam mana pun, dia kena tunggu juga. So antara cara dia ialah berikan kereta sementara dan pelbagai cara lain lah untuk dia orang buat. Dan to buy back the car is one of the options which have been done quite a few times juga sebelum ni. So memang satu benda yang rumit. Betul, itu adalah perkara kompleks yang harus kita beri penekanan yang lebih mendalam. Tetapi Hezri, banyak lagi sebenarnya kita nak bincangkan. Jangan ke mana-mana, kita akan berhenti seketika dan kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Pantau Belanjawan. Kita masih meneruskan perbincangan kita dengan topik lemon law untuk industri otomotif untuk kita lihat ketika ini. Bagaimanakah peranannya dapat memastikan iaitu keseluruhan ekosistem industri ini terjaga dan lebih selamat bergerak ke hadapan. Dan kita masih lagi bersama tetamu kita, penganalisis industri Karya Temai, Hezri Samsuri. Saya nak ucapkan terima kasih Hezri kerana masih setia bersama kami. Tadi Hezri ada kongsikan iaitu antara situasi realiti yang dapat kita lihat
daripada side pengguna dan juga industri otomotif sendiri. Tapi bergerak ke hadapan, kita nak lihat antara trend masalah otomotif, adakah trend-trend sebegini bergerak ke hadapan kita lihat akan lebih banyak, ataupun apakah jangkaan Hezri sendiri tentang trend masalah otomotif yang sering akan kita lihat di Malaysia bergerak ke hadapan, dan bagaimana Lemon Law ini dapat menjadi nilai tambah added value kepada dasar ataupun polisi sedia ada serta mampu memenuhi keperluan industri daripada pelbagai aspek yang lain. Satu soalan yang bernas dan sangat kompleks untuk dijawab, tapi saya boleh ringkaskan. Kemajuan sektor otomotif bukan hanya boleh dikira dari segi jumlah jualan kenderaan, tetapi juga dari segi jumlah ekspor, kekuatan penilangan komponen, nilai R&D dalam negara dan perlindungan kepada pengguna. Sebab di negara-negara maju, memang perlindungan kepada pengguna ni adalah satu isu yang sangat besar dan sangat penting. So, untuk industri otomotif, looking ahead, kita akan dapat lihat, memang kita dah dapat lihat pun sekarang ni, transisi daripada enjin petrol diesel ke tenaga elektrik ataupun EV. Dan di Malaysia memang kita dah jangka daripada awal, penerimaan EV ini sebenarnya lebih cepat berbanding dengan negara-negara jiran kerana kita dekat Malaysia, we are more open to new technologies and all. So memang dalam dunia otomotif, kita memang antara yang pertama yang lebih mudah untuk tangkap teknologi-teknologi baru ni. So semakin canggih dan semakin baru teknologi ini, pastinya akan wujud masalah-masalah dengan yang kita tak pasti lagi. So penggunaan elektronik yang tinggi juga menyebabkan kadang-kala masalah ini sukar untuk dicari dan dibaiki. So untuk EV, dia memang mempunyai jumlah komponen yang jauh kurang daripada kenderaan berenjin petrol ataupun diesel. Tetapi EV mempunyai satu komponen yang sangat besar dan sangat mahal dan sukar dibaiki, which is the battery. So the battery tu, dia ni pula, dia bukannya benda yang mechanical, dia bukannya setakat elektronik, tetapi dia membabitkan tindakan bahan kimia. Sesuatu yang kadang-kadang boleh memberi masalah tanpa dijangka. Dan teknologi bateri ini pun kita boleh lihat sendiri, dia masih lagi tidak begitu matang. Dia tetap bertukar setiap tahun. Bermakna barang, produk yang kita beli tahun ini, mungkin dalam masa 3-4 tahun dah jadi obsolete. So, bateri memang tak boleh dibaiki dan memang sekarang ni diganti. Di mana-mana seluruh dunia pun dia akan ganti je. Dan bateri walaupun ada warranty, apakah warranty yang dia berikan? Saya bagi satu contoh. Contohnya, bateri ini warranty dia 8 tahun. Tetapi dalam tahun keempat, bateri itu sudah mula menunjukkan isu-isu. Adakah pemilik layak menerima bateri baru? Sebab selepas 4 tahun, prestasi bateri itu sendiri akan menurun. So, adakah adil untuk syarikat kenderaan dipaksa menggantikan bateri baru 100%? So, benda-benda macam ni, isu-isu macam ni, ialah isu-isu yang mungkin kita tak kena sekarang, tetapi kalau kita tak prepare, down the road, it is bound to happen. So, kita kena ada guideline yang cukup lengkap untuk kepentingan pengguna dan juga pengeluar kenderaan agar isu-isu ini tak akan terjadi. Dan dia bukannya susah sangat sebab benda-benda ni dah dibuat oleh negara-negara maju. So kita boleh tengok, kita boleh buat case study dan kita tengok adakah relevan dengan kita dan kita gunakan mana yang sesuai untuk negara kita. Mungkin boleh kongsikan iaitu antara negara-negara yang menjadi contoh yang boleh kita implement dalam konteks ataupun acuan Malaysia sendiri. Well, kalau kita cerita pasal consumer rights, memang definitely Amerika Syarikat adalah antara yang terulung lah. Dia memang sangat strict. Tetapi kita tak perlu pergi jauh lah. Kita tengok Singapura, apa yang dia buat, Australia contohnya. So, benda-benda ni memang sudah ada dekat situ pun. Dan satu lagi selain daripada Lemon Law, yang perlu kita buat ialah recall law. Panggil semula. Yang ini ni, Singapura pun dah ada lama dah. Kita boleh masuk dalam website agensi kerajaan dia dan tengok list senarai recall yang dah berlaku untuk setiap model kereta ni dan berapa kereta yang dah dibaiki ataupun yang dah di-repair. So benda-benda ni kita masih lagi tak ada. Dan kita ada 2 syarikat otomotif nasional dan kita sering berharap akan menjadi hub otomotif ASEAN. So yang ini saya rasa macam sedikit kelakar kerana dalam masa kita nak maju, hak pengguna selalu kita lupakan. Jadi saya tak boleh nak terima lah. Sebab pada pendapat saya, without consumers, the industry cannot go anywhere.
Betul. Itu adalah perkara yang perlu kita beri iaitu perhatian yang serius. Dan industri automotif Malaysia ketika ini berada pada kedudukan ketiga terbesar di Asia Tenggara selepas Thailand dan Indonesia, selain menduduki ranking ke-23 dunia dengan menghasilkan lebih 500,000 unit kenderaan setahun. Tetapi kalau kita lihat dengan iaitu memperkasakan kenderaan tenaga elektrik EV, kereta hybrid ini, jadi apakah jangkaan Hezri sendiri terhadap iaitu pasaran ataupun lanskap industri automotif bergerak ke hadapan? Okey, ini pun satu soalan yang sangat bagus. Dia macam inilah. Kita boleh bangga dengan angka-angka itu, tetapi apakah sebenarnya angka yang kita lihat itu? What does the figure means? Adakah itu jualan domestik ataupun ekspor? Sebab kalau kita nak harap pada jualan domestik saja, dia ada dua isu yang akan kita hadapi, iaitu satu hari nanti kita akan tengok jumlah kenderaan untuk setiap individu terlampau banyak menyebabkan kesesakan jalan raya, parking kat rumah pun tak ada, dan nombor dua, apa akan jadi dengan lambakan kereta-kereta lama. So kita sebenarnya untuk maju dalam industri otomotif, kita tidak boleh berharap kepada jumlah jualan tempatan ataupun TIV, Total Industry Volume. Kita kena mula lihat dengan secara serius untuk ekspor. Dan bila kita cerita tentang EV, macam saya cakap tadi, EV ni mempunyai komponen yang jauh berkurangan daripada enjin petrol dengan diesel. Dan buat masa sekarang ini, komponen-komponen penting dalam EV semuanya kita import masuk. In fact, pada saya ini adalah satu masalah ASEAN pun. Cuma kita boleh lihat jiran kita Thailand, dia dah mula mengolah langkah untuk membuat komponen-komponen itu di sini, di tempat dia. So kita pun kena ada satu cara untuk memastikan kita tak import semua komponen-komponen ni. Komponen-komponen ni elektrik motor, the battery, the electronics or the battery management system, benda-benda macam ni saya rasa, saya kira ASEAN sebagai satu entiti, dia dah kena kawal market dia. Kalau semua kita bawa masuk daripada China ke daripada Europe saja, kita tukang pasang saja, that doesn't make sense. Dan apa jadi dengan vendor-vendor tempatan kita? Dan vendor tempatan kita adalah antara yang terbaik di rantau ini. So, moving forward, there must be a clear plan jangka masa panjang untuk EV ni. Sebab buat masa sekarang ni kita memang, yelah, untuk mempopularkan EV kita import semua dengan bagi insentif cukai. Tapi jangka masa panjang, dia tak boleh juga macam tu. Dan EV ni pun ialah satu benda yang industri yang pada saya sangat baru, data dengan statistik pun tak cukup. Automotive company cakap EV ni mahal kerana harga bateri. Saya pun rasa macam okay, fine, tetapi bateri menggunakan barang-barang galian, sumber-sumber yang finite, maknanya macam petrol juga, sumber-sumber yang finite, tapi petrol tak semahal itu. So adakah harga bateri ini semakin menurun ataupun sebab dia gunakan banyak bahan galian dan bahan galian ni pun tak banyak dalam dunia, adakah harga dia akan naik? So, saya pun sendiri memang, I'm looking closely at EV. There are a lot of things which have no real answers. So, itulah dia. So, saya harap pihak kerajaan dapat, orang kata apa, membuat perancangan yang sangat teliti tentang masa hadapan otomotif negara kita ni, industri otomotif negara. Baik, sudah tentu banyak aspek yang perlu kita teliti seperti yang Hezri kongsikan. Kita perlu ada arah iaitu hala tujuan yang jelas apabila bercakap mengenai industri otomotif ini. Tetapi untuk kita menilai bagaimanakah jangkaan prestasi terhadap industri otomotif dalam masa setahun untuk 2024 mungkin terlalu awal dan terlalu singkat. Pada pandangan Hezri, mungkin boleh kongsikan apakah yang boleh dijangkakan untuk industri otomotif bagi suku pertama tahun ini? Untuk suku pertama ni saya rasa dia akan sama macam yang tahun lepas. Prestasi dia sama saja. Dia sebenarnya industri otomotif negara, jualan domestik ni sangat bergantung kepada pihak perbankan. Kalau ada purchasing power, kalau ada loan, memang orang Malaysia sanggup. Orang Malaysia sanggup beli kereta kerana kita nak beli kereta sebenarnya entry cost dia lebih murah daripada negara lain kerana kita ada loan 9 tahun. Jadi bayaran bulanan angsuran itu rendah berbanding dengan negara jiran dan kita juga bagi loan 90% daripada harga kereta itu. Sesuatu yang negara lain pun kurang nak bagi. So memang kita mudah nak beli kereta. Tapi dalam masa yang sama juga kekangan ekonomi dan kemudian harga bahan api nak naik
dan kemudian interest rate, ini semua akan menggugat prestasi jualan kenderaan. So saya rasa suku pertama okey, dan saya nak lihat bila isu subsidi bahan api ini akan dilaksanakan, kerana itu akan memberikan impak yang sangat besar. Dan penjualan kenderaan diesel pun saya rasa mungkin akan perlahan sedikit sebab kita dah announce dah yang tahun 2024 diesel dahulu yang akan dikenakan subsidi dia akan ditarik, dan hanya untuk industri-industri sesuai saja yang akan dapat terima subsidi diesel. Baik, mungkin sudah tentu kita memerlukan pendekatan yang menyeluruh apabila memberi tumpuan kepada potensi ruang yang dapat menghasilkan resolusi ataupun penyelesaian yang bukan sahaja memberi manfaat kepada individu yang terjejas tetapi merangkumi kesemua komuniti pengguna juga. Hezri, mungkin soalan terakhir saya berbakikan 2 minit saja. Mungkin Hezri boleh kongsikan apakah cadangan ataupun nasihat Hezri untuk individu yang mahu membeli kereta, perlu membeli kereta untuk pekerjaan mereka ataupun untuk iaitu penggunaan harian mereka. Mungkin mereka takut dengan isu-isu ni, dengan iaitu jangkaan ekonomi akan bertumbuh dengan sederhana. Apa nasihat Hezri sendiri? Nasihat saya ialah kita kena betul-betul pastikan bajet kita. Kita jangan go overboard dengan pembelian otomotif. Walaupun saya memang kerja saya promote kereta-kereta baru apa semua, saya sentiasa ingatkan bajet tu kena betul. Jangan habiskan banyak sangat duit kepada otomotif, kepada pembelian kenderaan, kerana kita ada lagi isu-isu lain, pendidikan dan kesihatan yang saya rasa lebih penting. Dan untuk pihak kerajaan, saya sangat berharap, saya rasa pihak industri pun sangat berharap agar apa-apa perancangan yang akan diumumkan oleh pihak kerajaan, dia ialah perancangan jangka masa panjang, iaitu a 5-year plan or a 10-year plan, supaya syarikat-syarikat kenderaan ini mampu untuk membuat perancangan yang lebih baik. Kalau kita rancang tahun depan nak buat ini atau 2 tahun lagi, itu sangat singkat dalam dunia otomotif. It has to be a 5-year or 10-year plan. Baru kita boleh betul-betul merangka satu perancangan yang baik untuk industri otomotif negara. Seperti yang Hezri kongsikan bahawa iaitu untuk memperkasa industri otomotif ini perlu ada rancangan yang jelas dan perancangan dan pelaksanaan jangka panjang agar kita dapat lagi meningkatkan lagi industri otomotif Malaysia bergerak ke hadapan. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada penganalisis industri Karita Mai Hezri Samsuri, dan semua perbincangan ini akan kami rangkumkan dalam astroawani.com dan semua platform digital Astro Awani. Sekian saja Pantau Belanjawan pada kali ini. Saya Nina Rozman. Salam hormat.